Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan dari cikgu untuk anak murid cikgu yang berada di luar sana. Apa kabar? Cikgu mengharapkan dan mendoakan semua kamu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat. Kerana dengan badan yang sihat, otak yang cergas, dapatlah kita belajar bersama-sama pada hari ini. Baiklah, hari ini cikgu ingin mengajar kamu dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Sebelum itu, sila kamu ambil buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan bukalah pada muka surat 192. Apa yang ada pada muka surat 192 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5? Baiklah, pada hari ini cikgu ingin sekali mengajar kamu menulis dengan tajuk Anugerah yang Bernilai. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu, ingin sekali cikgu memberitahu kamu semua. Aktiviti kita pada hari ini ialah menulis draft dan menghasilkan penulisan. Ianya bermaksud menulis draft dan di sini pada gambar ini telah pun kita diberikan draft, tersedia sudah draft untuk kita semua. Cuma kita ingin menghasilkan penulisan yang bermakna lagi menarik daripada draft yang diberikan kepada kita ini dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 192. Baiklah, setelah cikgu menerangkan kepada kamu, aktiviti kita pada hari ini iaitu melalui draft, kita akan membina satu karangan berdasarkan draft yang diberikan kepada kita. Sebelum itu, mari bersama-sama cikgu kita baca dahulu draft yang diberikan kepada kita ini. Bersama-sama cikgu. Tajuk Anugerah yang Bernilai. Afifi ingin menghasilkan karangan bagi menyertai pertandingan sempena Minggu Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Dia ingin menulis sebuah kisah yang dapat membangkitkan semangat untuk semua menimba ilmu. Itu adalah pendahuluan yang menunjukkan Afifi ingin menghasilkan sebuah karangan untuk menyertai pertandingan sempena Minggu Bimbingan dan Kaunseling di sekolahnya. Di bawah ini adalah draft karangan yang ingin ditulis oleh Afifi. Kita baca sama-sama draft yang dibekalkan bersama 4 gambar bersiri. Gambar pertama, draftnya berbunyi, Nisa 7 tahun, mempunyai ibu bapa cacat penglihatan, sayangi ibu bapanya. Manakala gambar kedua pula, draft memberitahu kita hari pertama persekolahan, menceritakan keadaan sekolah, teruja, semangat. Manakala gambar ketiga pula, draft berbunyi, merakamkan perlakuan murni, tersentuh hati, kecekalan murid. Manakala gambar yang keempat pula, draftnya berbunyi, tular, liputan media, menemu ramah ibu bapa, berdikari dalam hidup. Dan akhirnya, gambar yang kelima. Di sana kita nampak guru besar, kemudian ada Nisa dan
Ada guru-guru lain juga murid-murid sekolah kebangsaan tempat Nisa belajar. Dengan draft berbunyi, guru besar memuji, mencontohi sikapnya. Kekurangan bukan penghalang. Itu adalah draft serta gambar yang diberikan kepada kita semua untuk panduan bagi kita menulis karangan yang lengkap. Yang mana karangan ini Afifi telah hasilkan dan Afifi berjaya dalam menulis dan penyertaan pertandingan sempena minggu bimbingan dan konseling Sekolah Kebangsaan Seri Damai ini. Maka pengalaman mengarang karangan tentang Nisa ini telah ingin sekali Afifi kongsikan bersama rakannya. Baiklah, sebelum cikgu menerangkan apakah jenis penulisan yang kita akan cipta hari ini. Sebelum itu, kita baca dahulu pendahuluan bagi karangan yang ditulis oleh Afifi. Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka. Adakah kamu perasan yang mana ayat yang cikgu dan kamu baca sebentar tadi itu terkandung dalam gambar dan draft yang pertama ini? Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ingin cikgu memberitahu kamu bahawa hari ini kita akan menulis karangan dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Baiklah, draft dan karangan serta gambar yang telah pun kita baca sebentar tadi ingin Afifi kongsikan bersama rakannya. Dan Afifi menulis surat kepada rakannya dan menceritakan perihal Nisa yang berhati wajar ini. Baiklah, kita baca bagaimanakah pendahuluan dan bagaimana pula Afifi ingin menceritakan kepada rakannya keperihalan Nisa ini. Baiklah, kita baca mula-mula bagaimana Afifi menulis surat kepada rakannya ini. Afifi bangga kerana penulisan kisah itu telah dipilih sebagai pemenang. Cerita tentang Nisa itu yang Afifi reka, yang Afifi tulis, yang Afifi karang telah menang dan Afifi ingin berkongsi kisah Nisa itu bersama rakannya. Jadi, Afifi ingin mengutus surat untuk berkongsi coretan kisah itu kepada temannya Jason. Baiklah, ini adalah surat kiriman tidak rasmi Afifi kepada rakannya. Kita baca dahulu. Afifi bin Nazri, 12 Jalan Harmoni, Taman Seri Damai, 81200 Johor Bahru, Johor. Ini adalah nama dan alamat lengkap pengirim. Siapa pengirim? Pengirimnya ialah Afifi bin Nazri. 12 September 2021. Nanti kamu tulis di buku kamu
12 September 2021 adalah tarikh Afifi menulis surat kepada rakannya itu. Apakah bunyi pendahuluan surat Afifi? Kita baca bersama-sama. Menemui sahabatku Jason di kota Kinabalu, Sabah. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Itu adalah pendahuluan yang ditulis oleh Afifi buat kawannya yang bernama Jason. Saudara, maksudnya ini kata sapaan. Kata sapaan yang ditulis oleh Afifi untuk sahabatnya Jason. Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan sebuah kisah seorang murid di sekolah saya yang bernama Nisa. Kisahnya telah saya nukilkan dalam penulisan saya. Penulisan itu membolehkan saya dipilih sebagai pemenang dalam pertandingan di sekolah. Adakah kamu nampak bahawa Afifi memberitahu kisah tentang Nisa ini yang dia tulis, yang dia karang telah menang dalam pertandingan kelab bimbingan dan kaunseling di sekolahnya. Dan Afifi memberitahu kepada Jason bahawa dia ingin berkongsi kisah Nisa ini sebagai kebanggaannya kerana telah memenangi pertandingan di sekolahnya. Maka kita baca pula. Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Adakah kamu ingat? Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun adalah sambungan, penyambung isi-isi penting yang bakal kita buat berdasarkan gambar dan draft yang kita baca terlebih dahulu tadi. Dan pada ayat sebelum isi-isi penting itu, kita telah pun dibekalkan dengan satu perenggan untuk mewakili Nisa ini. Baiklah, kita baca lagi semula. Apakah isi-isi penting yang ingin ditulis oleh Afifi? Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid yang berumur 7 tahun. Baiklah, setelah cikgu memberitahu kamu sebentar tadi, kita ada 5 gambar bersiri yang dapat kamu lihat dan baca sebagai rujukan pada muka surat 192 atau melalui yang telah pun cikgu paparkan ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan akhirnya gambar 5. Inilah yang bakal kita tulis mewakili isi-isi penting yang hendak ditulis oleh Afifi. Tapi jangan bimbang, jangan risau sebab cikgu bantu kamu. Baiklah, tanpa membuang masa, sama-sama kita lihat hasil penulisan ayat demi ayat berdasarkan gambar dan 5 keping gambar yang telah pun diberikan kepada kita dalam muka surat 192. Baiklah, ini adalah contoh karangan surat kiriman tidak rasmi yang cikgu bantu untuk kamu. Sama-sama kita baca. Afifi bin Nazri, 12, Jalan Harmoni, Taman Seri Damai 812,
Johor Bahru, Johor, 12 September 2021, menemui sahabatku Jason di Kota Kinabalu, Sabah. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan sebuah kisah seorang murid di sekolah saya yang bernama Nisa. Kisahnya telah saya nukilkan dalam penulisan saya. Penulisan itu membolehkan saya dipilih sebagai pemenang dalam pertandingan di sekolah. Ini adalah surat yang telah pun ditulis oleh Afifi dan kita dapat melihat tulisan pendahuluan, kata aluan-aluan ini dalam muka surat 193 ataupun melalui paparan yang diberikan kepada kita ini. Ada nampak? Cikgu salin semula benda tu. Kemudian, untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Marilah kita bersama-sama mengembangkan draft yang diberikan kepada kita ini dalam ayat demi ayat bagi menghasilkan sebuah karangan yang bermakna dalam surat kiriman tidak rasmi. Baiklah, bersama-sama cikgu. Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Noktah di sini ya. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka. Ketika Nisa mula-mula melangkah sekolah, Nisa berasa seronok. Pada hari pertama persekolahan, Nisa amat gembira kerana ibu dan bapanya menemaninya ke sekolah. Nisa menceritakan kepada ibu dan bapanya tentang keadaan sekolah. Nisa amat teruja kerana bakal belajar di sekolah. Dia bersemangat untuk belajar bersungguh-sungguh. Ketika ibu dan bapanya yang buta itu menemankan Nisa ke sekolah pada hari pertama persekolahan, segala tingkah laku baik dan murni yang ada pada Nisa terhadap ibu bapanya dirakam oleh Cikgu Dayang. Cikgu Dayang tersentuh hati melihat keadaan ibu bapa Nisa dan sifat baik yang ada pada Nisa. Semangat dan kecekalan murid yang bernama Nisa itu amat menyentuh perasaan Cikgu Dayang. Rakaman dibuat oleh Cikgu Dayang menjadi tular oleh liputan media massa seperti Muka Buku dan Twitter. Beberapa wartawan telah menemu ramah ibu bapa Nisa. Nisa dan ibu bapanya hidup dalam berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Semasa perhimpunan sekolah, guru besar memuji sikap Nisa yang sentiasa mengamalkan sikap terpuji. Guru besar juga menasihati murid-murid lain agar mencontohi sikapnya. Bagi Nisa, kekurangan yang menimpa ibu bapanya bukan penghalang untuknya terus berjaya. Setakat ini sahaja yang dapat saya coretkan buat kali ini. Akhir kata, saya berharap agar kita dapat bertemu lagi dalam coretan akan datang. Sekian, terima kasih sahabatmu Afifi. Baiklah, pada penutup ini iaitu
Setakat ini sahaja yang dapat saya coretkan buat kali ini. Akhir kata, saya berharap kita dapat bertemu lagi dalam coretan yang datang. Sekian, terima kasih sahabatmu Afifi. Ada disediakan di bawah surat kiriman yang ditulis oleh Afifi pada muka surat 193. Dan untuk pengetahuan kamu semua, surat kiriman tidak rasmi ini bermula dengan perenggan yang ketiga, kemudian keempat, kelima, dan keenam adalah cikgu tulis dan tolong untuk kamu berdasarkan gambar dan draft yang diberikan kepada kita ini. Baiklah, itulah sahaja yang dapat cikgu ajar kepada kamu. Besar harapan cikgu dengan menggunakan contoh surat kiriman tidak rasmi yang telah cikgu tulis untuk kamu. Dapatlah kamu mereka karangan kamu berdasarkan gambar dan draft yang diberikan kepada kamu itu. Tetapi jika kamu ingin mengikut sahaja karangan yang telah pun cikgu bantu kamu ini, tidak mengapa. Boleh sahaja, tetapi dengan syarat. Tulislah dengan tulisan yang kemas dan jangan lupa simpan noktah dalam setiap ayat. Baiklah, harapan cikgu, tulislah karangan kamu sama ada dengan menggunakan idea kamu sendiri, menggunakan gambar dan draft yang diberikan, tulis ayat kamu dengan elok, ataupun kamu mengikut sahaja karangan yang telah pun cikgu sediakan untuk kamu ini. Harapan cikgu,